Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, insya-Allah untuk kelas minggu ini saya akan buat kelas secara online. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu bagi subjek fiqh muamalat, iaitu topik yang keempat, iaitu berkaitan dengan konsep pemilikan harta milkiyah menurut pandangan Islam. Okey. Okey, jadi untuk bab ini, dalam bab ini pelajar dapat memahami dan memperjelaskan beberapa item lah. Yang pertama adalah pelajar dapat memperjelaskan apakah definisi harta mal menurut dari segi bahasa dan juga istilah. Yang kedua adalah pelajar dapat memahami dan memperjelaskan apakah jenis-jenis harta di dalam Islam. Yang ketiga adalah pelajar dapat memahami dan memperjelaskan apakah definisi pemilikan harta. Yang keempat adalah pelajar dapat memahami apakah konsep pemilikan secara umum. Yang kelima adalah pelajar dapat menyatakan apakah sebab-sebab berlakunya pemilikan harta. Dan yang terakhir adalah kita akan lihat kepada bahagian ataupun jenis-jenis pemilikan harta menurut perspektif Islam. Okay? Ini adalah uh, elemen-elemen yang perlu antum kuasai lah untuk bagi topik yang keempat. Okey, pertama kita lihat definisi harta ataupun takrifan harta iaitu mal. Okey, pertama kita akan lihat definisi harta iaitu mal dari segi bahasa dan juga istilah. Pertama adalah dari segi bahasa. Jadi dalam bahasa Arab harta itu disebut mal, disebut mal yang membawa maksud akar kata, yang merupakan akar kata ataupun pecahan daripada lafaz ma'ala, yamilu, mailan yang membawa maksud condong, cenderung dan miring. Ini adalah harta, perkataan harta iaitu mal dari sudut bahasa Arab. Jadi dalam konteks ini dari sudut bahasa juga mal itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan dipeliharanya sama ada dalam bentuk benda ataupun manfaat. Jadi kalau kita lihat sini perkara yang menyenangkan manusia itu seperti harta lah, maksudnya rumah, kereta dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan manusia dikiaskan dengan maksud harta itu sendiri. Jadi ini adalah definisi harta menurut bahasa, iaitu berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu al-mal yang merupakan kata terbitan daripada lafaz ma'ala, yamilu, mailan yang berarti condong, cenderung dan miring. Dan dari sudut bahasa juga adalah dia membawa maksud harta itu adalah segala sesuatu yang memberi ataupun menyenangkan manusia. Sama ada dalam bentuk benda ataupun manfaat. Okey. Baik, yang kedua kita lihat pula ta'arif mal ataupun definisi mal dari segi istilah. Okay, jadi saya ada lihat tiga pandangan ulama berkaitan dengan ta'rifan harta iaitu mal. Pertama kita lihat definisi harta menurut ulama Hanafi, di mana beliau mentarifkan harta itu sebagai segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan ataupun segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan, sama ada berbentuk benda ataupun perkara yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Itu adalah definisi harta menurut Hanafiyah. Yang kedua adalah kita lihat definisi harta menurut ulama, iaitu daripada mazhab ulama Hanafi juga, iaitu golongan mutaakhirin, yang mana mentarifkan harta itu sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai material di dalam kalangan masyarakat. Ini adalah pandangan ulama Hanafiyah daripada golongan mutaakhirin. Dan yang ketiga adalah kita lihat definisi harta iaitu mal menurut jumhur ulama, di mana jumhur ulama memberi takrifan mal itu sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merosakkannya, sama ada harta tersebut bentuk benda ataupun manfaat. Okay, ini adalah definisi mal harta menurut pandangan ulama dari segi istilah. Okey.
Okey, seterusnya kita lihat sedikit kepada apakah jenis-jenis harta menurut Islam. Iaitu ada 7 kategori semuanya. Yang pertama adalah al-mutakawwin dan ghairu mutakawwin. Yang kedua adalah al-inqad dan mangkul. Dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah al-istimali dan al-istihlaki. Baik, yang keempat adalah jenis harta yang keempat menurut Islam adalah al-qimi dan al-misli. Yang kelima adalah al-mamluk, al-mubah dan al-mahjur. Yang keenam adalah qabilil qismah dan ghairi qabilil qismah. Dan yang terakhir adalah al-aslu dan samar. Okay, ini adalah beberapa jenis harta menurut pandangan Islam. Okay, jadi yang pertama kita lihat jenis harta yang pertama dalam Islam adalah al-mutakawwin dan ghair mutakawwin. Maksudnya adalah al-mutakawwin ini adalah harta yang bernilai. Harta yang bernilai sebagai contohnya adalah rumah, kereta dan sebagainya. Manakala ghairu mutakawwin adalah harta yang tidak bernilai. Sebagai contohnya adalah babi, arak, bangkai dan sebagainya. Maka apa-apa sahaja yang berlawanan dengan syarak adalah harta yang tidak bernilai dan kategorinya adalah ghairu mutakawwin. Ya, ini adalah yang pertama. Baik, yang kedua adalah al-iqar dan al-mangkur. Okay, jadi al-iqar adalah harta yang uh, tidak bergerak ataupun bersifat tetap. Harta yang tidak bergerak ataupun harta yang bersifat tetap. Sebagai contohnya adalah tanah, tanah apa lagi? Apa-apa kebun dan sebagainya, itu adalah disebut sebagai harta al-iqrar. Harta yang tetap ataupun harta yang tidak bergerak. Baik, yang kedua adalah itu al-mangkul, iaitu harta yang dapat dipindahkan. Mangkul adalah harta yang dapat dipindahkan ataupun kita sebut uh, mal ghairu al-inkar, harta yang tidak dapat dipindahkan. Itu adalah kategori yang kedua. Baik, kategori yang ketiga adalah al-istimali dan al-istihlaki. Jadi maksud al-istimali adalah harta yang dapat diambil manfaatnya beberapa kali. Harta yang kita dapat ambil manfaatnya beberapa kali. Sebagai contohnya adalah kebun. Di mana bila kita tanam buah-buahan dekat kebun dan tanaman, kita dapat ambil manfaatnya beberapa kali. Contohnya buah apa lagi yang berkaitan dengannya, kita dapat guna ataupun ambil manfaatnya beberapa kali. Ataupun pakaian di mana kita dapat gunakan berkali-kali. Ini adalah kategori al-istimali. Yang kedua adalah istihlaki, iaitu apa? Istihlaki adalah harta benda yang menurut kebiasaannya hanya dapat dipakai dengan menimbulkan kerosakan zatnya ataupun berkurang nilainya. Sebagai contohnya adalah makanan, minuman. Maksudnya asalnya benda tu ada, iaitu kita ada benda tu, tetapi bila kita menggunakannya maka hilangnya ataupun berkurangnya zatnya. Bila kita makan nasi maka habislah. Ini adalah kategori al-istihlaki. Istimali itu adalah seperti pakaian, manakala istihlaki itu adalah seperti makanan atau minuman, di mana semakin kita guna semakin dia berkurang. Baik, yang keempat adalah al-qimi dan al-misli. Baik, al-qimi itu adalah harta yang tidak mempunyai persamaan ataupun padanan, ataupun harta yang tak memiliki padanan, namun terdapat perbezaan kualiti yang sangat diperhitungkan seperti perhiasan dan sebagainya. Manakala al-misli, harta yang dapat ditimbang ataupun diukur seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Di mana misli ini adalah harta yang kita dapat timbang ataupun ukur sebagai contohnya buah, 1 kilo buah, 1 kilo buah anggur dan sebagainya kita dapat ukur. Manakala al-qimi adalah harta yang kita tidak dapat ukur akan harta tersebut. Itu adalah nombor 4. Yang seterusnya kita lihat nombor 5 pula, iaitu al-mamluk, al-mubah dan al-mahjur. Pertama kita lihat adalah al-mamluk. Al-mamluk ini adalah harta benda yang statusnya berada dalam pemilikan seseorang atau
ataupun badan berwajib lah seperti yayasan dan sebagainya. Ya, itu adalah al-mamluk, itu harta benda yang statusnya adalah atas pemilikan seseorang. Manakala al-mubah pula adalah benda bebas, benda bebas, harta yang benda bebas, sebagai contohnya adalah ikan di laut ataupun ikan di sungai dan sebagainya, itu adalah harta yang bersifat bebas. Yang ketiga adalah al-mahjur, iaitu harta yang menurut syarak tidak dapat dimiliki dan tak dapat diserahkan kepada orang lain sebab diwakafkan. Ini adalah sebab diwakafkan. Okay, yang kena adalah qabil qismah dan ghairu qabil qismah. Iaitu qabil qismah ni adalah harta hak boleh dibahagi menjadi beberapa bahan seperti asalnya lembu. Bila kita sembelih maka boleh jadi daging, boleh ada pecahan-pecahan dia, iaitu qabil qismah. Manakala ghairul qabil qismah adalah harta yang tak dapat dilakukan pembahagiannya, seperti kerusi, gelas dan sebagainya, maka kalau kita belah kerusi maka hilanglah fungsi kerusi tersebut. Itu adalah masuk ghairul qabil qismah. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis harta menurut Islam. Yang terakhir adalah al-aslu dan al-sabar. Jadi al-aslu adalah harta yang dapat menghasilkan harta lain. Contohnya adalah kebun. Kita ada harta kebun, maka kita tanam berbahan, maka kita dapat hasil tambahan lagi. Manakala al-samar adalah harta benda yang tumbuh ataupun dihasilkan daripada mal al-aslu tanpa menambahkan ataupun teruskan ke atasnya. Sebagai contohnya, sebidang kebun hasilkan buah. Lebih kurang samalah maksud dia ni. Okay? Itu adalah jenis-jenis harta menurut Islam, iaitu ada 7 semuanya. Yang pertama adalah al-mutaqawwin dan ghair mutaqawwin. Yang kedua adalah al-iqar dan al-manqur. Yang ketiga adalah al-istimali dan al-istihlaki. Yang keempat adalah al-qimi dan al-misli. Yang kelima adalah al-mamluk, al-mubah dan al-mahjur. Yang keenam adalah qabil qismah dan ghairul qabil qismah. Dan yang terakhir adalah al-aslu dan al-samar. Okay. Baik, seterusnya kita lihat pula adalah definisi dan konsep pemilikan harta menurut Islam. Okay. Jadi pertama kita lihat definisi pemilikan harta dari segi bahasa dan juga istilah. Okay, dari segi bahasa adalah dalam bahasa Arab pemilikan harta adalah al-milqiyah. Pemilikan harta memiliki iaitu kita memiliki sesuatu serta kemampuan seseorang untuk menguasai ataupun penguasaan terhadap sesuatu. Itu adalah dimaksudkan dengan al-milqiyah. Okay, dari segi istilah pula adalah pemilikan harta sini adalah dari segi Islam bermaksud sesuatu kekuasaan yang telah ditetapkan syarak untuk menggunakannya, kecuali terdapat sebab-sebab yang mencegahkannya. Sebagai contohnya adalah sifat kurang kelayakan seperti anak kecil. Ini adalah konsep atau definisi pemilikan harta menurut bahasa dan juga istilah. Okay, seterusnya kita lihat konsep pemilikan secara umum, iaitu pertama adalah hak pemilikan umat ataupun kelompok. Pengambilan manfaat terhadap segolongan umat tidak boleh dimiliki secara individu. Dan yang kedua adalah konsep pemilikan juga adalah hak pemilikan individu, bermaksud pemilikan manfaat tersebut terbatas secara khusus kepada individu sahaja. Sebagai contohnya, kita ada kereta, maka hak kereta tersebut adalah untuk kita sahaja. Pemilikan itu untuk kita sahaja. Yang ketiga adalah pemimpin tidak boleh menjadikan hak milik individu sebagai hak milik umat, kerajaan. Maksudnya hak milik seseorang itu tidak boleh diambil oleh pemimpin untuk dijadikan hak milik umat bersama, melainkan apabila adanya kepentingan dan kemaslahatan umum bagi umat Islam dan benar-benar memerlukannya. Sebagai contohnya adalah perluasan Masjidil Haram di Mekah ketika zaman Umar Al-Khattab, di mana pemilik dibayar ganti rugi. Jadi situasi ini dapat diaplikasikanlah pada hari ini, di mana contohnya
ada dekat kampung dan sebagainya, kita ada tanah di tepi sekitar jalan, dekat dengan jalan. Jadi pihak kerajaan melihat ingin menambah ruang tanah jalan tersebut, maka dia minta dengan pemilik asal untuk memperluaskan tanah tersebut, dan mereka memberi papasan ataupun bayar terhadap tanah yang mereka gunakan untuk tanah untuk kegunaan umat Islam secara umum. Dan seterusnya adalah manusia hanyalah pemilik harta yang sementara dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seseorang itu akan bertanggungjawab atas cara-cara pencarian harta, dan juga dia juga bertanggungjawab ke atas cara penggunaan harta tersebut. Dan hakikatnya pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah adalah Maha Pemilik secara mutlak terhadap segala sesuatu perkara. Jadi ini adalah secara umumlah apakah konsep pemilikan secara umum menurut pandangan Islam. Jadi seterusnya kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan konsep pemilikan adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Maidah ayat 17, di mana maksudnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kerajaan langit, yang di antara kedua-duanya dialah menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah maha kuasa atas segala sesuatu perkara. Yang kedua adalah sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, diwariskannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah ada dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan konsep pemilikan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik terhadap segala sesuatu perkara. Seterusnya kita lihat sambung, segala yang wujud di muka bumi ini sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan dialah sebenarnya maha pemilik yang hakiki. Walau bagaimanapun dengan dasar hikmahnya kepada hambanya, itu kita manusia, dia ingin memberikan ujian kepada hambanya yang manakah mempunyai amal yang lebih baik di antara sesama mereka, maka makhluknya turut diberikan hak untuk memiliki benda-benda yang wujud di alam ini. Okey, itu adalah konsep pemilikan secara umum lah menurut pandangan Islam. Okay, seterusnya kita lihat kepada bahagian seterusnya, itu apakah sebab-sebab berlakunya pemilikan harta. Jadi ada 4 sebab yang utama lah. Pertama adalah harta yang belum dimiliki oleh seseorang, maka kita berhak untuk memiliki harta tersebut. Yang kedua adalah melalui suatu transaksi ataupun akad, sebagai contohnya akad jual beli, hibah dan sebagainya. Bila berlaku akad tersebut, maka berlakulah pertukaran dan boleh berlakunya pemilikan harta kepada kita. Baik, yang ketiga adalah melalui peninggalan seseorang waris. Sebagai contohnya adalah wasiat, hibah, faraid dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah hasil daripada harta yang dimiliki seseorang. Sebagai contohnya ada kebun, buah dan sebagainya. Ini adalah 4 sebab utama, sebab-sebab pemilikan harta menurut Islam. Okey, jadi yang pertama adalah kita lihat sebab yang pertama adalah harta yang belum dimiliki seseorang. Jadi harta yang belum dimiliki oleh seseorang adalah turut dikenali sebagai harta mubah, iaitu harta bebas, di mana penguasaan terhadap harta yang mubah dalam Islam merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti balik milik awal tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Okay, sebagai contohnya adalah batu di sungai ataupun ikan di laut, di mana kategori tersebut adalah harta mubah, di mana harta itu bersifat harta bebas, maksudnya semua orang mampu memilikinya setelah adanya orang cuba untuk menangkapnya. Jadi apabila telah diambil ataupun ditangkap oleh seseorang, maka batu dan ikan tersebut menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan ikan yang telah dikuasainya. Oleh itu pemiliknya boleh menyedekahkan ataupun menjual belikan batu atau ikan tersebut. Ini adalah sebab yang pertama, iaitu harta yang perlu dimiliki oleh seseorang.
Okay, seterusnya adalah sebab-sebab berlakunya pemilikan harta menurut pandangan Islam adalah melalui suatu transaksi ataupun akad. Sebagai contohnya adalah melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan orang ataupun suatu pihak seperti akad jual beli, ya, hibah, wakaf dan sebagainya. Maka bila berlakunya transaksi tersebut, maka akan berlakulah perpindahan pemilikan dan secara automatik penerima ataupun pembeli akan menjadi pemilik kepada harta baru. Okey. Baik, yang ketiga adalah disebabkan oleh peninggalan seseorang ataupun waris di mana menerima harta warisan ataupun pusaka daripada ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Itu maka si ahli waris mendapat pemilikan harta daripada uh, ayah ataupun ahli waris yang telah meninggal dunia lah. Dan ia adalah merupakan hak pemilikan dengan cara menggantikan kedudukan orang yang mewariskan hartanya. Baik, yang terakhir adalah sebab yang terakhir adalah hasil daripada harta yang dimiliki seseorang. Maksudnya adalah hasil ataupun buah daripada harta yang dimiliki seseorang. Sebagai contohnya adalah sama ada hasil itu datang secara semulajadi seperti buah-buahan di kebun yang dipunyai ataupun anak lembu yang lain daripada lembu yang dimiliki. Ataupun melalui suatu usaha pemiliknya seperti hasil usaha daripada aktiviti perdagangan. Okay. Seterusnya kita lihat bahagian ataupun jenis-jenis pemilikan harta menurut pandangan Islam, di mana ada tiga jenis lah mengikut aspek. Yang pertama adalah dari sudut kesempurnaan, iaitu ada dua, al-milkut tam dan al-milkut an-naqish. Yang kedua adalah dari aspek al-mahal, iaitu dari aspek benda. Dan yang ketiga adalah daripada segi bentuknya. Okey, pertama kita lihat dari sudut kesempurnaan, iaitu ada dua, terbahagi kepada dua, iaitu al-milkul tam dan juga al-milkul an-naqis. Jadi pertama kita lihat al-milkul tam iaitu milik sempurna. Jadi apabila benda dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Jadi maksudnya adalah seseorang memiliki harta tersebut secara penuh. Maksudnya dia berkuasa penuh terhadap harta tersebut. Jadi milik ini milik seperti ini bersifat mutlak dan tidak dibatasi masa. Sebagai contohnya adalah seseorang memiliki rumah ataupun kereta dan sebagainya, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas dan tiada masa yang menghakkan penggunaan uh, pemilik tersebut. Nah, itu adalah kategori yang pertama, itu al-milku at-tam, milik sempurna. Okey. Baik, ini adalah jadi terdapat beberapa ciri-ciri al-milku at-tam. Jadi yang pertama adalah sejak awal pemilikan terhadap benda dan manfaat harta itu bersifat sempurna. Itu adalah ciri-ciri pada milku at-tam. Yang kedua adalah pemilikannya tidak dibatasi masa, maka pemilikan tersebut bersifat kekal. Sebagai contohnya adalah kereta ataupun rumah, maka dia tak ada hak waktu bila harta tersebut adalah di bawah nama dia. Maksudnya pemilikannya tidak dibatasi masa. Kalau macam sewa kereta ataupun sewa rumah, dia ada hak-hak yang perlu kita pulangkan balik kepada pemilik asal dia. Jadi untuk yang ini adalah dia pemilik yang sempurna, masa pemilik yang kekal sehinggalah dia meninggal dunia. Yang ketiga adalah pemilikannya tidak boleh digugurkan disebabkan oleh kemilikannya jadi hak mutlak kepada pemilik. Maksudnya dia adalah pemilik hak mutlak kepada owner dia tu. Maksudnya kalau kita kereta tu atas nama kita, maka kita 100% kereta tersebut jatuh kepada kita. Dan yang terakhir adalah bebas menggunakan miliknya, di mana kita berkuasa terhadap kepemilikannya. Maksudnya kalau kereta itu bawah kita, maka kita boleh gunakan sesuka hati, sesuka bila-bila masa saja untuk kita menggunakan harta tersebut. Boleh faham? Jadi ini adalah
ciri-ciri al-milku tam. Okey, seterusnya kita lihat bilakah berakhirnya al-milku tam? Bilakah berlakunya al-milku tam? Jadi pertama adalah apabila pemilik owner asal itu meninggal dunia sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya. Jadi bila pemilik asal itu mati, maka berakhirlah pemilikan harta tersebut, pemilikan terhadap hartanya tersebut. Dan kemudiannya hartanya tadi perlu diberikan kepada ahli waris. Itu adalah pertama berakhirnya milku aktam. Yang kedua adalah harta yang dimiliki itu rosak ataupun hilang. Sebagai contohnya bila seseorang itu kereta dia parking dan sebagainya hilang, maka berakhirnya pemilikan harta tersebut kepada pemilik asal dia. Okey, ini adalah uh, jenis pemilikan harta yang pertama, iaitu dari sudut kesempurnaan, iaitu ada dua, iaitu al-milku at-tam, iaitu kemilikan sempurna seseorang terhadap harta tersebut, manakala iaitu ciri-ciri milku tam dan juga berakhirnya al-milku tam. Baik, yang kedua kita lihat uh, jenis harta dalam pemilikan harta dalam Islam juga adalah yang kedua adalah al-milku an-naqish, iaitu pemilikan yang tidak sempurna. Apakah maksud dia? Itu apabila seseorang hanya menguasai benda itu tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Jadi sebagai contohnya adalah biasanya perkara al-milku an-naqish ni adalah berkaitan dengan sewa rumah, sewa kereta dan sebagainya. Sebagai contohnya adalah rumah yang manfaatnya diserahkan kepada orang lain, sama ada melalui sewa menyewa ataupun pinjaman. Okey. Itu adalah konsep milku an-naqish. Okey, kita lihat apakah ciri-ciri al-milku an-naqish. Kita lihat apakah ciri-ciri al-milku an-naqish. Jadi ada tiga juga. Yang pertama adalah boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya. Jadi contohnya adalah pemilik asal boleh menamatkan kontrak sewa rumah, sewa kereta bila-bila masa sahaja pemilikan terhadap harta tersebut terbatal. Itu adalah ciri-ciri al-milku an-naqish yang pertama. Baik, yang kedua adalah apabila harta itu diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenangnya terhadap harta tersebut. Okey. Dan yang ketiga adalah orang yang memanfaatkan barang itu berkewajipan untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya. Jadi sebagai contohnya adalah kita sewa rumah, tiba-tiba orang kata dia nak batalkan kontrak sewa rumah tersebut, maka orang yang sewa tadi, iaitu orang yang memanfaatkan barang itu tadi, diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut kepada owner asal. Okey, ini adalah ciri-ciri al-milku an-naqish. Jadi al-milku an-naqish ini iaitu milik yang tidak sempurna, biasanya berkaitan dengan konsep sewa menyewa. Okey. Okey, seterusnya kita lihat bilakah berakhirnya al-milku an-naqish ini? Jadi pertama adalah habisnya masa untuk pemanfaatan. Sebagai contohnya, kita dah habis tempoh sewaan rumah, maka habislah pemilikan terhadap harta tersebut. Yang kedua adalah barang yang dimanfaatkan itu rosak ataupun hilang. Okay, ini adalah tempoh ataupun bilakah berakhirnya al-milku an-naqish. Okay, seterusnya kita lihat daripada sudut al-mahal, iaitu benda, terbahagi kepada tiga, iaitu hak kemilikan dari sudut ain, iaitu benda. Yang kedua adalah hak kemilikan manfaat. Yang ketiga adalah hak kemilikan hak. Jadi pertama kita lihat hak kemilikan dari sudut ain, iaitu benda, bermaksud hak kemilikan terhadap zat sesuatu dan benda. Sebagai contohnya adalah harta yang tidak dapat dipindahkan, iaitu al-iqar, harta yang dapat dipindahkan al-manqul, benda, haiwan dan lain-lain. Okay, ini adalah kategori yang pertama. Yang kedua adalah hak kepemilikan manfaat, bermaksud hak kemilikan tersebut untuk memiliki manfaat dari benda tersebut.
Sebagai contohnya adalah tempat tinggal di rumah, di mana manfaatnya adalah untuk perlindungan, membaca untuk ilmu dan sebagainya. Maksudnya benda-benda tersebut bila kita milikinya memberi manfaat kepada kita. Alright. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah hak kepemilikan hak. Itu bermaksud adalah hak kepemilikan yang dimaksudkan dengan hak-hak yang berkaitan berhubung kait dengan harta, seperti hak lalu lintas ataupun hak yang tidak berhubung kait dengan harta seperti hak hadanah, berkaitan dengan penjagaan anak. Ini juga termasuk dalam konsep pemilikan harta. Okey, boleh faham InsyaAllah. Jadi dan dari segi bentuknya, dan ini adalah yang ketiga, iaitu jenis yang ketiga, iaitu dari segi ataupun aspek bentuknya terbahagi kepada dua, iaitu hak kepemilikan istimewa dan yang kedua adalah hak kepemilikan bersama. Jadi hak kepemilikan istimewa itu adalah hak yang berhubung kait dengan sesuatu benda tertentu yang mempunyai batasan yang dapat dipisahkan dengan yang lainnya, manakala hak kepemilikan bersama adalah hak kepemilikan yang berhubung kait dengan hak milik bersama tanpa ada ketentuan pasti dari bahagian tersebut, sama ada kecil ataupun besar. Sebagai contohnya adalah hak kepemilikan 1/5 rumah ataupun 1/10 keping tanah dan sebagainya. Baik, ini adalah dari segi ataupun dari aspek yang ketiga, iaitu dari segi bentuknya istimewa ataupun bersama. Okey. Okey, jadi kita dah cover untuk topik yang keempat, iaitu berkaitan dengan konsep pemilikan harta milkiyah menurut pandangan Islam. Jadi untuk topik ini antara benda yang perlu antum faham ataupun highlight adalah ta'rifan ataupun definisi harta al-mal dari sudut bahasa dan juga istilah. Dan yang kedua adalah jenis-jenis harta, iaitu ada 7 jenis harta. At least yang itu dapat tahu dan dapat bezakan antara satu sama lain, iaitu jenis-jenis harta. Dan yang ketiga adalah itu dapat memperjelaskan apakah definisi pemilikan harta secara umum. Dan yang keempat adalah itu dapat memperjelaskan konsep pemilikan harta di dalam Islam, di mana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala lah merupakan pemilik asal kepada semua harta di dunia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan manusia sebagai pemegang kepada harta tersebut. Dan yang kelima adalah sebab-sebab pemilikan harta. Itu sebab-sebab pemilikan harta tadi ada 4 semua. Dan yang terakhir adalah kita lihat jenis pemilikan harta, di mana ada 3 aspek utama dan dibahagikan kepada pecahan kecil lah. Okey. Jadi pertama tadi kita lihat definisi harta al-mal dari sudut bahasa dan juga istilah, di mana ada 3 definisi yang telah dikeluarkan oleh ulama berkaitan dengan ta'rifan mal, harta itu sendiri. Seterusnya kita juga pergi secara ringkas apakah jenis-jenis harta di dalam Islam, iaitu ada 7 semuanya, al-mutakawwin dan ghair mutakawwin, sehinggalah kepada al-asli dan al-sabab. Dan seterusnya kita juga ada discuss berkaitan dengan definisi ataupun konsep pemilikan harta menurut Islam, ada sudut bahasa dan juga istilah. Dan seterusnya kita juga ada discuss ataupun bincang berkaitan dengan konsep pemilikan menurut Islam, di mana pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah, di mana dia adalah maha pemilik secara mutlak terhadap segala sesuatu perkara. Tetapi kita sebagai manusia hanyalah pemilik harta yang sementara dan diamanahkan oleh Allah SWT untuk menguruskan harta tersebut di atas muka bumi ini. Okay, itu adalah konsep pemilikan harta pemilikan secara umum lah menurut pandangan Islam. Dan seterusnya kita juga ada lihat apakah sebab-sebab berlakunya pemilikan harta seseorang itu, iaitu ada 4, di mana harta yang belum dimiliki seseorang. Yang kedua adalah melalui suatu transaksi ataupun akad, maka berlakulah pemilikan harta tersebut. Yang ketiga adalah disebabkan peninggalan seseorang ataupun waris. Dan yang keempat adalah hasil daripada harta yang dimiliki seseorang.
Dan terakhir sekali kita juga masuk kepada jenis pemilikan harta, iaitu ada 3 aspek utama, iaitu dari sudut kesempurnaan ada 2 jenis, milkul tam dan milkul an-naqish. Yang kedua adalah dari sudut al-mahal, iaitu benda, iaitu ada 2 jenis, iaitu ada 3 jenis, iaitu benda, iaitu ain, manfaat dan juga hak. Yang kedua adalah dari segi bentuknya, iaitu terbagi pada 2, istimewa dan bersama. Jadi sekiranya ada soalan mungkin boleh tanyakan dalam kelas seterusnya, dan insya-Allah kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu topik yang kelima, berkaitan dengan akad-akad yang diharamkan di dalam Islam. Baik, jadi itu sahaja untuk kuliah online pada malam hari ini. Saya harap yang tu dapat fahamlah berkaitan dengan konsep pemilikan harta menurut pandangan Islam. Dan sekali lagi, sekiranya ada soalan daripada Anton, mungkin boleh tuliskan dan kita boleh discuss dalam kelas akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih.